Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang berbahagia Encik Ahmad Omar bin Usman, yang berusaha menolong marah pegawai penerangan daerah-daerah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati, lagi saya kasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini, waktu duha, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk berada dalam satu taman syurga Allah di dunia ini, dengan harapan agar Allah mengumpulkan kita di dalam taman syurganya di akhirat, insyaAllah. Kita memang terasa pusing, bimbang, takut, ataupun perasaan yang bercampur-campur dengan suasana pandemik COVID-19 ini, ataupun mudah bagi menambahkan rasa takut kita, iaitu wabak COVID-19 ini. Di waktu yang sama juga kita berada di akhir tahun, musim terpujuk. Kemungkinan kita juga dibimbangi dengan banjir yang menenggelamkan rumah kita, rumah kawan-kawan kita, sahabat kita, orang kampung kita. Bahkan Allah Ta'ala boleh menurunkan satu bala yang besar, wa'iyyazubillah, banjir yang menenggelamkan mana-mana tempat, walaupun ia dianggap tinggi dan selamat. Kerana di dalam sejarah manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan dan menimpa kepada umat-umat di zaman dahulu bala yang berbagai-bagai. Kita diminta supaya hidup dengan SOP agar mudah-mudahan kita selamat daripada wabak COVID-19 ini. Kita diajar supaya SOP basuh tangan, pergi kat mana-mana pun kita akan bertemu, agar diminta supaya kita basuh tangan, cek suhu badan kita, supaya nak memastikan jangan ada orang yang panas dia lebih daripada kepanasan tubuh yang biasa. Kita diminta supaya duduk jarak jauh, membuatkan kadang-kadang sahabat-sahabat kita jumpa mana-mana pun nak salam, payah, tak? Kita diajar supaya hidup dengan SOP fizikal untuk selamat daripada penyakit ini. Tetapi kita sebenarnya kadang-kadang lupa dengan SOP ilahi, SOP yang diajar oleh Tuhan. Dengan kita tidak menafikan bahawa SOP fizikal itu perlu ada, tetapi SOP ilahi ini seringkali tidak diambil cakna oleh kita semua, ramai di kalangan kawan-kawan. Dengan sebab COVID pun, sepatutnya SOP yang paling besar ialah menjauhkan maksiat, menjarakkan diri kita daripada maksiat, membersih tangan kita daripada maksiat.
Tetapi betapa ramai orang mencemari dan mengotori jari-jarinya dengan maksiat walaupun di zaman Covid. Jari-jari terus memetik keyboard komputer ataupun handphone menulis berbagai-bagai fitnah dan disebarkan cerita-cerita bohong, khabar-khabar angin dan berbagai-bagai tulisan yang buruk, yang busuk, yang salah, fitnah. Bagaimana kehidupan manusia yang sedang dikotori jari-jarinya dengan maksiat, Allah Ta'ala mahu mengangkat wabak ini. Kita diajar agar SOP membersihkan mulut kita, membersihkan hidung kita, menutup hidung mulut kita daripada pencemaran yang ada daripada mulut kita ataupun daripada mulut orang. Tutup. Tapi betapa ramai orang boleh menutup mulut dia daripada berkata benda-benda yang tidak boleh memberi manfaat. Lagi buruk, tidak boleh menutup mulut-mulut mereka daripada umpatan-umpatan adu domba, percakapan-percakapan yang tidak ada faedah, percakapan-percakapan yang mengaruh, percakapan yang menjauhkan diri daripada agama, percakapan yang menjauhkan diri daripada mengingati Allah. Bahkan tutup mulut dengan ni lagi, cakap mengaruh. Mari jabat mula-mula masuk bukan timah tu, sedap dah kata sakit kawan dengar. Dia barang yang mulut-mulut tembok orang tak. Mana mau semalam tak kemari jabat malah ke sedap dah kata orang. Mulut bakal mas. Macam mana Allah Ta'ala nak mengangkat maksiat? Bagaimana Allah Ta'ala nak mengangkat wabak kita kalau masyarakat kita, masuk kita sendiri, dicemari dengan maksiat? Maka sebenarnya SOP ilahi yang paling asas untuk menyelamatkan diri daripada wabak ini ialah SOP ketuhanan, iaitu menjauhkan diri daripada maksiat. Bagaimana kita nak menjauhkan diri daripada maksiat sedangkan kita manusia biasa yang tidak boleh lari daripada kesilapan, kesalahan, kelalpaan, kelegaan? Maka hidup kita tidak ada lain kalau kita membaca semua cerita Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang hidup di sepanjang zaman dengan berhadapan dengan penyakit di sepanjang umat dia. Apa sahaja penyakit di sepanjang zaman sebelum Allah Ta'ala menurunkan wabak dan bala dengan sebab maksiat ummah, semua Nabi-Nabi datang dengan satu kalimah yang besar, sedang main mengajak mereka la ilaha illallah, tetapi juga mengajak mereka istighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar, minta ampun dengan Allah, kembali kepada Allah. Contoh Nabi Hud alaihi salam bila melihat masyarakat di zaman Nabi Hud alaihi salam yang hidup dengan maksiat, kejahatan pada sudut ekonominya, pada sudut sosialnya, pada sudut kemasyarakatannya, dan tidak patuh akur dengan tuntutan Nabi Hud alaihi salam. Nabi kata, ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, hendaklah kamu memohon ampun, beristighfar dengan Tuhan. Summa tubu ilaih, hendaklah kamu bertaubat kepada-Nya. Kena beristighfar. Wa yumdilkum bi amwalin wa bani, Allah Ta'ala akan berikan kamu peluasan anak-anak dan harta benda. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah Ta'ala akan tambahkan kepada kamu satu kekuatan yang hebat daripada kekuatan yang ada pada kamu.
Wala tatawallaw mujrimin, jangan kamu berpaling menjadi orang yang melakukan maksiat, jangan. Nabi Hud pesan istighfar. Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita baca kisah dalam cerita surah Nabi Nuh, surah Nuh aja pendek. Nabi Nuh juga berhadapan sebelum hari banjir yang menenggelam, kata ada tempat kok. Anak Nabi Nuh sendiri yang dikasihinya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku yang aku kasihi, naik apa ni, naik tak, aku nak naik bukit. Bukit itu so tinggi kali dia bersorak. Zaman Nabi Nuh, anak Nabi Nuh sendiri, Allah Ta'ala sayang Nabi Nuh, sayang Nabi Nuh ni, dia nak naik bukit. Tak. Nabi Nuh pesan pada dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, aku sentiasa memesan kepada kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kerana Tuhan itu sangat maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dia akan turunkan bagi kamu hujan yang lebat, yang menyuburkan tanah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dia akan perluaskan kamu dengan anak-anak yang sihat dan harta benda yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia akan jadikan kamu kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang mengalir dengan baik. Istighfar. Berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Kita berfikir setiap pagi, setiap petang, setiap tengah hari kita akan tengok jumlah Covid masa Covid berapa dah? Seorang aja. Mana puluh ya Allah, lesat dah. Mana yang seorang ni? Ayo. Lesat ni. Sebab seorang pun ni keluarga dia ada, jumpa dengan orang lain pula. Tetapi betapa ramai orang mula berfikir, melihat benda tu istighfar. Maksud saya, ya, siapa betapa ramai dia ajar supaya kita ni sebenarnya SOP yang paling asas, yang juga mesti ada dalam senarai, yang kemungkinan Kementerian Kesihatan dia tak mikir ni, dia tak. Tapi kita semua fikir sepatutnya SOP yang paling asas bagaimana beristighfar kepada Allah. Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi tak ada dosa pun. Jika Allah Ta'ala menurunkan satu bala, tidak ada seorang Nabi pun kena bala, tak ada. Baca sejarah tak? Lagilah Nabi kita Muhammad SAW, kalaulah Allah Ta'ala turun bala kepada umat Nabi Muhammad ni, yang di tengah-tengahnya ada Nabi kita Muhammad, Tuhan tak buat turun bala, tak akan turun. Sebab dia kekasih Allah, dia maksum, tidak ada buat dosa pun. Tapi kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah setiap hari mi'ata marrat, 100 kali. Walaupun ada riwayat sebut berbagai-bagai, tapi kita ambil 100. Pagi petang 100 kali. Kita ambil banyak lah, 3 kali 5. Bayang 3 hari ya. Astagfirullah. Nabi 100 kali istighfar. Man lazama istighfar, dalam riwayat lain, mana aktsara istighfar ja'ala lahu min kulli hammin makhraja wa min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang melazimi dan memperbanyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia segala kerusingan, kegelisahan, kesedihan jalan keluar. Semua kita ni ada lah masalah tau. Tak tahulah kakak ada masalah, tak ada. Musim Covid ni dalam parlimen dah 700 lebih mati, bunuh diri lah. 700 lebih bunuh diri. Nak kerja tak boleh, nak menega payah. Ni kalau PKPB ni habis, lambat lagi.
Disember ni rasa jenggot tau. Puasa duduk rumah ni. Nak main telefon kau, wah kau. Main game kau, wah juga. Istighfar min kulli hammi. Seorang, ada satu kisah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia diriwayatkan oleh Ibnu Sabih. Ibnu Sabih ni cerita seorang lelaki datang bertemu dengan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Basri ni seorang wali Allah alim. Orang mari tanya dia, kata, Tuan Syekh, saya ni miskin, tolonglah ajar saya, doa ke saya supaya Allah Ta'ala murah sikit rezeki, susahnya kerja ni. Hasan Al-Basri, istaghfirillah, balik istighfar pada Tuhan. Ibnu Sabih duduk tepi anak murid dia. So balik. Mari seorang lagi, ya Allah, Tuan Syekh, saya kahwin lama dah Tuan Syekh, tak boleh anak lagi ni buat apa, tak tahu. Akak nak ubat jenis tokak serba-serbi, tokak mamak, tokak ali, tokak berapa dah. Kalau kita kat wakar tokak serba-serbi dah. Buang polok kacik timur, kacik minum, kacik mamak dan berkata, lah makan ubat. Kata rawa kali orang kata peluru belah, kata makan ubat lah. Contoh, geng kan, sana ni ada oleh anak. Sama saya, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Lihat istighfar. Ada seorang pula mari, ya Allah, kata Tuan Syekh, saya ni hidup dalam keadaan susah, bukan tak ada duit, tapi keluarga jauh. Soalan kata Hasan Basri, istaghfirillah, istighfar. Setiap orang yang datang, apa sahaja masalah mari mengadu, kata Hasan Al-Basri, beristighfarlah kamu kepada Allah. Membuatkan Ibnu Sabih rasa pelik. Mudah kalau kata kita boleh jadi terguru. Ya, semua orang mari istighfar. Kata, wahai Tuan Syekh, orang datang kepadamu dengan berbagai-bagai masalah, kamu kata istighfar. Semua orang. Kata Hasan Al-Basri, tidakkah kamu dengar apa yang disebut oleh Nabi Nuh AS? Faqultu astaghfiru rabbakum. Ayat saya baca. Nabi Nuh AS kata, aku sentiasa berkata kepada orang, beristighfarlah kamu kepada Allah. Sebab jawapan dia ada lalu, yursilis sama' alaikum idrara. Kalau bumi ni kemarau, Tuhan turun hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Kalau kamu miskin tak ada pitih, Allah Ta'ala akan kata, aku akan perluaskan harta benda pada kamu. Wa banin, kalau ada anak, ada masalah tentang anak-anak, istighfar banin. Kebun, tanam pokok, orang kata tanam pokok durian musakin, dia tanam musakin kok. Orang lain buah, dia tak buah-buah, dia musakin mana nak kebang mau rasa. Tak? Orang lain tanam musakin 4 tahun buah dah. Rendah di pokok. Dia 10 tahun. Musakin ke nak tipu dok yang ni ada buah-buah ni. Dah. Bergerak ke ni. Tanam pokok pisang dah dah 3 hari, dah 3 minggu, dah 3 bulan, terkelang air. Kuning pula. Bahan perut pula. Kau bawah, kau atas perut, kau bawah babi. Nak buah, hak mati palita pula. Dia kerak kandang, tinggal pokok cacar. Enggak ada pokok, ada boleh lagi. Dah buat dah, dah buah dah, ambil dah dia orang. Mak ubat ambil. Ni dah selamat umur. Ni istighfar. Wa ja'al lakum jannati. Tuhan akan jadikan kamu kebun-kebun. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Ni Hasan Al-Basri kata, ayat Tuhan macam ni, istighfar. Tu kita kena perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita yang disebut oleh akhir sekali oleh Syekh A'id Al-Qarni, seorang penulis yang terkenal dan ulama yang tersuruh banyak mengarang kitab hari ini di Arab Saudi. Dia tulis satu cerita dalam buku dia. Dia cerita ada seorang perempuan yang kematian suaminya mengadu pada dia.
Ngadu kepada dia kata, ya Allah, Tuan Syekh, suami saya mati dah. Orang kat Saudi kaya lah, orang Saudi ni biasa dah. Tapi dia bimbang, dia using. Dia kata, Tuan Syekh, suami saya mati, siapa nak tanggung saya tak bekerja. Dah orang Saudi ni orang puas payah nak kerja. Jangan tau, orang nak kerja payah, anak-anak saya ramai, macam mana nak urus, macam mana harta saya, Allah berat. Tuan Syekh kata, istighfarlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Bila dia dengar Tuan Syekh ajar gitu, kadang-kadang ni beza orang yang baru belajar dengan orang yang belajar lama. Tak? Orang yang baru tahu ni kadang-kadang dia beramal dulu. Orang yang belajar surah sokmo ni, dia dengar sokmo nak relax. Tak? Tapi orang yang belajar kali ni, dia bila dengar Syekh kata-kata dia beramal. Lama. Dia perempuan anak dia. Setiap pagi dia perempuan anak dia. Janda dia. Perempuan anak dia. Kata, Tuan Syekh besar kita, istighfar. Ambil sebeg. Ambil ke atas sebeg. Istighfar. Istighfar. Lepas tu dia telefon balik Syekh. Alhamdulillah Syekh, hidup saya tidak ada masalah bersama anak-anak saya. Anak-anak saya cemerlang, belajar berjaya, ada orang tolong. Kemudian orang beri bantuan, orang ni boleh biasa suara, orang ni pun. Hidup saya tidak ada masalah. Apa dia? Istimewanya istighfar. Tapi SOP istighfar tu tidak ditulis di mana-mana. Kita pergi mana-mana tulis apa? Basuh tangan. Jaga penjarakan. Pastikan suhu tubuh badan. Sedangkan suhu badan kita ni kadang-kadang lebih panas. Panas dengan dosa, panas dengan maksiat, panas dengan kekotoran dalaman kita. Kalau cek tu, cek dari 36.5. Alhamdulillah. Kalau cek sini, cek sini. Bukan 36 tau, ratah dosa kita lega. Jadi kita kena cek juga pagi-pagi. Istighfar, ya Allah, banyaknya dosa. Mungkin dosa saya, dosa keluarga saya, dosa anak-anak saya, dosa sesiapa sahaja. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh alaihissalam doa, wahai Tuhanku, ampun dosaku, kedua ibu bapaku, dan sesiapa sahaja yang masuk ke rumahku yang beriman kepada Allah. Semua orang beriman lelaki, orang beriman perempuan, agar Allah Ta'ala ampunkan dosa. Moga-moga kita dapat manfaat hari ini. Satu benda yang kita kena ada, iaitu menjauhkan diri daripada maksiat. Dan yang keduanya ialah kita memperbanyakkan beristighfar kepada Allah, agar Allah menjauhkan kita daripada semua wabak dan balaknya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. B. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang.